Assalamualaikum. Salam. Kalau ada gangguan jangan ke mana ya. So salam sejahtera. Jika audio jelas boleh tolonglah maklumkan kepada saya seperti biasa. Share ramai-ramai ya, Shadow Band berterusan. Dan sertai Telegram saya Reggie Jesse Ritaudin. Dan jangan lupa sertai ya Telegram ni. Baik. Saya bukan tak baca komen-komen, tak mau dengar cerita Najib. Sekarang kita bincang bila kerajaan nak tumbang dan sebagainya. Ya, so saya bukan tak baca, saya baca. Tapi you kena objektif lah. Okay, bila kita bincang, saya bukannya bincang benda yang suka sedapkan telinga anda dengan cerita-cerita yang hanya anda ingin dengar. Sebab banyak perkara yang sedang berlaku yang penting juga dalam lanskap politik kita. Dan salah satu daripadanya ialah perkembangan terkini berkait Najib. Nah, banyak saya dah komen, banyak saya tak akan komen lagi berhubung dengan isu Najib. Contohnya, apakah implikasi sebenar ya, apa yang telah berlaku dari sudut ekonomi, dari sudut masa depan politik, harapan rakyat dan macam-macam lagi. Dari sudut keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, saya belum komen lagi. Setakat yang saya buat ianya hanya untuk memperbetulkan persepsi dan fakta berhubung dengan pengampunan Najib ya, dan apa yang mungkin kita lihat di masa depan dari sudut bila Najib akan keluar penjara. Okey, sebab sedang diwar-warkan banyak berita palsu, berita tidak tepat dan juga banyak permainan persepsi. Saya juga belum komen berhubung dengan isu Tony Puah yang saya akan komen dalam live lain. So hari ini saya nak komen berhubung dengan apa yang anda semua minta, iaitu isu bila kerajaan nak tumbang. Okay, alright. So kita sudah lihat, okay, tidak ada pengumuman yang berlaku, okay, yang diharapkan, yang diwar-warkan ya, setelah polemik ini mula-mula dimainkan oleh blok kerajaan dengan cerita dongeng langkah Dubai. Dan akhirnya ia menjadi satu polemik yang dibincangkan oleh semua pihak. Dan banyak persepsi palsu ditimbulkan di belah pihak kerajaan dan dituding jarinya kepada pembangkang. Tapi akhirnya satu Malaysia bincang bila kerajaan nak tumbang. Dan diwar-warkan kononnya akan berlaku satu pengumuman dan satu kejutan akan berlaku sebelum Al-Sultan Abdullah kembali ke Pahang. Okay, so kita dah lihat benda tu tidak berlaku. Nah, apa yang Al-Sultan Abdullah titahkan sebelum dalam kenyataan terakhir itu saya belum ulas dan saya akan buat di masa lain bila sesuai masanya. Apa yang saya nak sentuh di sini ialah apa yang telah saya beritahu kepada anda tempoh hari. Sebabnya sebabnya tidak ada pengumuman ya, pada pendapat saya lah, pada pembacaan saya. Bukan sebab isu UMNO dan Bersatu dan PAS dan tidak setuju siapa jadi Perdana Menteri. UMNO nak orang ni, Bersatu nak orang ni, PAS nak orang ni, dan mereka tidak setuju. Itu bukan isu dia. Isu dia hanya bersatu. So, setakat yang saya maklum sekarang ni, memang dari sudut SD, memang majoriti tidak memihak kepada Anwar Ibrahim. Saya belum lagi dengar mana-mana sumber bahawa ada retraction SD. Maknanya seorang MP contohnya telah nyatakan dalam SD dia sokong sekian-sekian, dia tak sokong Anwar. Kemudian dia tarik balik dengan satu lagi SD. Setakat yang saya maklum belum lagi. Maknanya setakat ini berdasarkan pemahaman saya, memang majoriti tidak memihak kepada Anwar Ibrahim. Tetapi kita lihat tidak ada pengumuman. Dan pembacaan saya salah satu sebabnya lah. Okey, kalau yang di Pertuan Agong dia hendak ya,
satu kepastian. Dia tak mau SD yang menunjukkan majoriti tipis, dia nak majoriti selesa. Dan memang ada majoriti selesa, tetapi bila lihat dalam bersatu ada pergelutan dalaman, ya, sebab rata-ratanya semua dah setuju sekian-sekian akan jadi calon Perdana Menteri. Tetapi ada dua, hari itu saya silap, saya kata 3 MP. Sebenarnya salah seorang daripadanya bukan MP. So saya nak perbetulkan, ada 2-3 pemimpin yang tak puas hati. Dan bermulalah macam-macam masalah yang ditimbulkan. Ya. So bagi saya effectively itu adalah sabotage. Dan bila ada perkara macam itu, so bagaimanakah anda harap satu pengumuman dibuat dan yang di-Pertuan Agong yakin kerajaan yang bakal terbentuk stabil, sedangkan apa yang sedang berlaku dalam bersatu mampu mengganggu-gugat kestabilan kerajaan yang mungkin terbentuk selepas itu. So itu punca dia, salah satu punca dia lah yang saya dapat baca. So kemudian saya beritahu kepada anda, sekarang nak harapkan apa-apa, ianya bermula daripada 31 hari bulan Januari, iaitu apabila Sultan Ibrahim mengambil alih sebagai YDPA, sehingga Parlimen beberapa hari selepas Parlimen mula bersidang bulan ini. So maknanya dalam 2-3 minggu ni. So saya dah sarankan tidak ada sebab MP-MP yang benar-benar berjiwa rakyat, daripada 120 lebih yang kononnya tidak sokong Anwar ni, kalau benar-benar berjiwa rakyat, berjuang demi agama bangsa and all that, tidak ada sebab mereka tidak boleh buat pengumuman secara terbuka. Melainkan perjuangan itu mereka takut, dan mereka bukan pejuang sebenar, bukan pejuang rakyat dan agama bangsa and what not. Mereka mementingkan diri sendiri dan mereka takut. Okay? So tidak ada sebab tidak dibuat pengumuman. Tak payah nak, kid saya tak nak layan cerita mereka tunggu dia ni, mereka tunggu dia tu, all that. Semua tu, kalau itulah isu dia, percayalah takkan jadi sampai kiamat, takkan jadi. Okay? So yang ada, contohnya Barisan Nasional, tak payah tuding kat Bersatu. Kita tahu Bersatu adalah punca masalah, especially 2-3 pemimpin. Dan jangan spin ya, dalam Bersatu kononnya pemimpin itu adalah Hamzah, bukan ya. Di dalam depa pun ada yang cuba spin, ada yang cuba alih perhatian kononnya Hamzah lah punca masalah. No, it's nothing to do with Hamzah. Sebenarnya ada yang cemburu dengan Hamzah kerana pada satu ketika Muhyiddin umum dia tidak akan pertahankan jawatan presiden, maka apabila nak cerita siapa jadi calon PM, semua bertumpu pada Hamzah. Kemudian tiba-tiba bila Muhyiddin membuat U-turn, mulalah masalah dalam Bersatu. So 2-3 pemimpin puncanya. Tapi UMNO jangan tuding kat sana. You don't worry about Bersatu. Kalau 20 MP Barisan Nasional benar-benar ikhlas, buatlah sidang media, buatlah pengumuman. Okay? So saya dah sarankan, tapi kita lihat tak ada. Dan Bersatu pun yang ada, buatlah pengumuman. So kalau tak ada tu, jangan haraplah. Kalau depa ni bukannya pejuang dalam erti kata sebenar, mereka hanya pentingkan diri sendiri. So maknanya the next thing ialah tunggu Parlimen bersidang dan perlu usulkan undi tidak percaya. So ada tak pengusulan dibuat setakat ni? Setakat yang saya dengar, belum lagi. So kalau belum lagi, tak apalah, kita beri masa. So kalau beberapa hari selepas Parlimen bersidang tak ada pengusulan ya undi tidak percaya, maka tolonglah tutup buku. Tutup buku. Jangan kacau lagi Anwar. Saya tak mau dengar cerita Anwar ini, Anwar tu. Tutup buku. Kalau perjuangan anda demi agama bangsa dan negara diteruskan tanpa mengharap kepada MP ini, saya nak dengar. Saya setuju. Tapi kalau perjuangan agama bangsa dan negara ni masih berpaut kepada harapan terhadap MP ini, saya tak nak dengar apa yang anda kata. Saya takkan layan anda. Ya. Sebab selepas ini jangan layan MP ini, malah kalau bertukar, kita dah lihat rupa sebenar MP-MP ini. Saya tak
rela ada satu kerajaan baru terbentuk kononnya untuk memperjuangkan agama bangsa dan negara, sebab saya tahu mereka ni bukan pejuang agama bangsa dan negara. So saya tidak ingin umat Islam ditipu. So maknanya 2-3 minggu ni sahaja, atau saya tak nak sokong kerajaan yang mungkin terbentuk mungkin bulan Mei, bulan Jun ke apa. Saya tak nak, sebab mereka bukannya pejuang agama bangsa dan negara. Tak ada beza antara mereka dengan kerajaan yang duk ada. Lebih baik kita perjuangkan kebenaran dan tegur mana yang tak betul, seperti yang pernah saya lakukan dulu. Dan lepas ini saya tak akan berganjak. Kalau nak berjuang demi agama bangsa dan negara, saya bersama anda. Tetapi kalau perjuangan itu berpaut, ya, lepas 2-3 minggu ni berpaut kepada MP-MP dengan harapan mereka akan tumbangkan kerajaan, saya tak mau dengar lagi selepas 2-3 minggu ni. Okay? So harapan terakhir adalah usul tidak percaya. Dan keyakinan saya tipis bahawa MP-MP ni boleh diharapkan untuk mengusulkan undi tidak percaya. Sebab masa belanjawan mereka boleh buat undi belah bahagi dan whatever, but they did not. So kita lihat kita lihat sama ada mereka benar-benar berjiwa rakyat seperti yang didakwa. Kalau tidak, tutup buku babak nak tumbangkan kerajaan. Kita sama-sama tunggu PRU 16. Kalau jadi persempadanan semula, jadilah. Jangan minta saya buat perform miracle. Saya bukannya MP. Saya tak boleh buat keajaiban. Okay? So, tapi saya lepas 2-3 minggu ni, saya tidak akan mengharap langsung kepada MP-MP ni, kerana saya tidak ingin satu kerajaan yang dibentuk dengan pemimpin-pemimpin palsu yang menipu rakyat kononnya mereka berjuang demi agama, bangsa dan negara. Saya tak nak. Saya tak nak. Okay? Tapi kalau dia orang buat sekarang, mereka mungkin boleh buktikan lah bahawa mereka benar-benar berjiwa rakyat, berjuang demi agama, bangsa dan negara. So itu pendirian saya lah. So kita tunggu, masih tunggu dan lihat. Dan perjuangan tu biar betul. So 2-3 minggu ni, lepas itu kalau berjuang demi agama, bangsa dan negara, jangan sebut MP ni lagi. Jangan sebut MP-MP, tak kira lah UMNO ke, jangan sebut mereka ni. So kita tunggulah 2-3 minggu ini. Okay? Itu pendirian saya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GPN. Salam Malaysia. Salam Kuasa Ketiga.